kata tak okey, tak okey. Maka kita tengok yang seorang dua tu. Kalau seorang dua tu, dia jarang-jarang datang. Dia bukan biasa datang, dia bukan makmum tetap. Bila macam tu, maka raikan dia. Sebab dia jarang-jarang datang situ. Tapi kalau dia biasa datang situ, gitu dia terbalik pula. Dia biasa datang situ, maka tak perlu meraikan. Tak perlu nak meraikan makmum yang selalu datang, yang tak suka panjang tu. Tak perlu meraikan, baca je panjang. Gitu. Dia terbalik. Kerana meraikan hak para makmum yang redha dipanjangkan sembahyang. Maksudnya macam ni apa? Dia dah tahu tempat tu baca panjang, dia biasa datang situ. Dia biasa datang situ, dia dah tahu. Jadi bila dah tahu tempat tu panjang, dia selalu datang. Jadi, tapi dia tak suka panjang-panjang. Dia tahu imam tu baca panjang. Sebab tu tak diraikan dia. Tapi pelik juga kan. Kalau kita fikir kan, logik kita, yang selalu datang ni lah yang diraikan. Ini yang diraikan yang tak selalu datang. Yang selalu datang tak diraikan pula. Gitu. Macam mana gitu? Pahala mereka tidak hilang dengan sebab kehadiran seorang dua itu tidak sukakan sembahyang itu dipanjangkan. Dan berkata Imam Nawawi, dan huraian Ibnu Salah pada masalah ini adalah baik dan jelas. Imam Nawawi pun setuju dengan cara tu. Jadi tengoklah siapa yang tak setuju tu. Dia satu dua orang ni, dia bukan mesti seorang dua. Dia boleh kita kata majoriti lah. Kalau kata ada 200 orang, taklah tengok seorang dua. Dah ada 200 orang, mungkin tengok berapa? 4-5 orang kot yang tak suka tu. Kalau ada 1000 orang, takkanlah nak tengok seorang dua juga. Mungkin kita kata 7-8 orang kot. Dia tengok juga majoriti tu macam mana. Tapi kalau biasa dalam 30-40 orang jemaah, tiba-tiba seorang dua tak suka. Seorang dua je yang tak suka memanjangkan. Padahal dia selalu datang, dia regular kat situ. Maka tak perlu layan dia tu. Biarlah. Tak. Kalau kita apa? Kita kata tak boleh. Dia selalu datang sini. Kita kena raikan dia. Sebab dia selalu datang, jadi dia tak suka, kena raikan dia. Kita akan kata gitu. Padahal tidak. Raikan orang yang jarang-jarang datang tu. Jika yang datang tu seorang dua tu, dia kata dia tak suka panjang, maka raikan dia, tak boleh baca panjang. Tapi yang tiba-tiba yang tak suka panjang tu, dia biasa datang, maka tak payah raikan dia. Tu dalam kitab Qaul Utam kata, tengok sendiri. Dalam kitab Qaul Utam. Dia gitulah. Masalah 82 kita. Okey, masalah 82 selesai. Masalah 83. Masalah 83 pula. Disunatkan bagi imam menunggu. Disunatkan bagi imam menunggu orang yang hendak masuk sembahyang di belakangnya. Disunatkan imam menunggu orang yang hendak masuk sembahyang di belakangnya. Ni bagus. Ini perbahasan bagus. Jadi imam dia kena tahu. Imam dia kena tahu masalah ni. Jika imam biar berasa di dalam rukuknya atau dalam tasyahud akhir, waktu yang boleh menunggu hanya 2 tempat. Yang pertama ketika dalam rukuk, yang kedua ketika dalam tasyahud akhir, tunggu makmum. Hanya 2 ni saja yang boleh tunggu. Selain daripada 2 ni tak boleh tunggu makmum, biarkan aja. Selain daripada 2 ni boleh tunggu, iaitu ada makmum yang kat belakang ni, mungkin dia bunyi air
Bunyi air maksudnya bunyi tengah ambil wuduk. Dia bunyi air tengah nak ambil wuduk ni, kata. Mungkin juga dia bunyi tapak kaki berjalan. Mungkin juga dia bunyi kunci kunci contohnya dan sebagainya. Yang penting dia tahu bahawasanya ada makmum kat belakang tapi tak takbir lagi. Mungkin baru nak takbir macam tu. Mungkin dia bunyilah usalli ke apa sebagainya. Okey, macam mana nak buat? Disunatkan baginya, bagi makmum tadi menunggu. Disunatkan bagi makmum tadi menunggu. Orang itu mengikut mazhab Syafi'i lah. Mengikut mazhab Syafi'i sunat tunggu dengan beberapa syarat. Dia ada syarat. Ini sangat baik. Imam-imam kena tahu. Dia bukan boleh tunggu je. Asal bunyi, asal tahu je orang ada kat belakang. Ada orang ni, tunggu. Tak semestinya. Ada keadaan tak boleh. Tak boleh tunggu. Makruh tunggu ada keadaan. Macam mana? Mari kita tengok. Macam mana yang tak boleh tunggu? Yang pertama, syarat pertama. Tak boleh tunggu. Jangan bersangatan lama masa menunggunya. Jangan lama sangat tunggu. Tak boleh lama sangat tunggu. Agak-agak. Dalam rukuk ataupun dalam tahiyat akhir. Agak-agak. Dia dah lama dah ni. Stop. Tak boleh tunggu dah. Teruskan sembahyang. Sebab apa? Sebab nak meraihkan yang dah apa? Yang dah sembahyang awal ni. Kenapa kita nak meraihkan lebih-lebih yang baru nak masuk? Ni raihkan juga orang yang dah duduk sembahyang daripada awal ni. Kita tunggu je. Kalau dah rukuk tu, lamanya. Bacaan yang boleh tunggu lama tu, dia kata jangan bersengatan lama tu 11 kali. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu 11 kali. Tu paling lama dah. Lebih pada tu bersangatan dah. 11 kali. Berapa tu? Lama tu. Boleh tahan lama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Betul kita dengar tahu ada orang kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu pun dah 5 kali pun dah rasa kan? 7 kali, 9 kali. Paling lama 11 kali. Paling lama 11 kali. Itu je yang boleh tunggu. Lepas pada tu Jadi makmum pun kena faham jiwa juga. Makmum pun kena faham. Dah tahu imam tunggu, janganlah sibuk duk kilah kain lagi. Masa tu lah pula nak kilah kain dia. Masa tu lah juga nak buat keluarkan kunci dalam poket. Buat keluar itu, buat keluar ini. Betul kan? Usalli. Ada usalli. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Tak payah dah, laju-laju terus. Sebab imam tunggu tu. Tu masalah makmum juga ni. Masalah makmum. Jadi kena cerdik jugalah. Makmum ni pun kena. Dah tahu imam tunggu, cepat-cepat. 11 kali. Lepas pada tu kalau dia duduk tu lagi, macam tu juga ketika tahiyat akhir. Ketika akhir sampai habis baca fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu baca doa lagi. Paling panjang doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhar sampai habis tu. Lepas pada tu salam tak payah tunggu dah. Ketika rukuk, tunggu untuk makmum yang baru datang tadi dapat rakaat. Tunggu ketika tahiyat akhir untuk bagi makmum tadi dapat kurang-kurang pahala jemaah 27. Tujuan tunggu. Satu, syarat pertama, jangan lama sangat. Yang kedua, jangan membezakan antara orang yang hendak masuk itu. Samakanlah di antara orang yang syarif atau tidak, orang yang mulia atau tidak. Kalau dia tahulah, ini macam mana nak tahu tu? Macam mana tu? Tapi dia tahu, ini orang yang baru datang ni, orang yang mulia ni. Contohnya ketua kampung, ketua taman, mulia tu. Siapa datang ni? Ustaz datang. Dia tunggu. Dia bezakan. Tapi kalau orang biasa datang, dia tak bezakan pun. Dia cepatkan aja. Ni tak boleh ni ustaz. Orang apa? Berjawatan. Tak boleh tunggu. Tunggu bukan kerana jawatan. Tu tak boleh. Jadi kena tahu. Tunggu bukan kerana jawatan. Tunggu kerana sunat tunggu, tak kira siapa. Tak boleh, dia ni ada jawatan. Tak kisahlah jawatan dalam apa pun. Tak kira. Tak boleh tunggu sebab tu. Salah. Imam tunggu sebab tu. Dia tunggu kerana nak bagi makmum tadi dapat fadilat
berjemaah kalau tahiyat akhir dapat rakaat kalau ketika rukuk. Itu aje. Tak kira siapa, tak dibezakan. Cuma nak beza macam mana? Masa duduk tahiyat akhir tahu ke siapa datang? Tak tahu. Tapi kalau tahu ketika rukuk, kalau tahu, mungkin tahu cara jalan. Serek. Sikit-sikit. Masa nak sembahyang tu kan. Tahu ni. Orang ni ajuan ni. Tahu. Gitu. Ada bunyi kokeh. Dah tahu dah daripada bunyi macam tu. Tak kisahlah. Ada orang suka buat bunyi hidung sebelum sembahyang tu. Ada orang buat batuk. Elok-elok je tak batuk kat luar. Nak sembahyang tu sibuk dah batuk. Lepas takbir tu tak batuk pula tu. Macam penyakit je. Tak kisahlah. Apa masalah pun. Macam mana cara dia. Mungkin kadang-kadang dia buat kunci. Mentang-mentang lah rumah dia banyak pintu nak banglo. Ada 7 bilik. Semua ada kat kunci. Ceng. Dia bawa kat tangan. Macam-macam kita boleh tahu. Tapi melalui melihat tak boleh lah. Nak tengok macam mana imam kan. Jadi tak dibezakan. Jangan dibezakan orang mulia atau tidak. Aku tunggu kerana memang sunat tunggu. Bukan kerana dia mulia atau tidak. Tidak. Okey. Yang ketiga. Hendaklah menunggu tadi tu dengan qasad dengan niat taqarrub diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah, untuk takwa pada Allah Ta'ala, bukan kerana perhubungan kasih mesra kepada makhluk. Macam itulah, ini rasa anak aku ni tadi, masa aku keluar tadi dia tak keluar lagi, ini mesti dia baru sampai ni, anak aku tunggu gitu, tak boleh. Dia tak kira siapa aku tunggu, anak ke, anak aku ke, anak orang ke, siapa ke, tak kira gitu. Kebetulan anak dia, okey. Tapi kalau memang anak dia tahu dah, dia tunggu. Kalau anak orang lain dia tak tunggu pun. Sebab lama ni 11 kali rukuk ni. 11 kali subhanallahil azim wa bihamdi. Lama. Try buat tengok. Rasa terik kat sini. Masa tahiyat akhir mungkin tak terasa sangat. Tahiyat akhir. Tak rasa lama. Tapi tak terasa. Tapi kalau rukuk rasa. Okay. Jadi bukan sebab kasih mesra kepada makhluk. Ni kawan aku, ni bukan. Ni aku ci dia ni. Bagi salam cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Allah Alhamdulillah cepat-cepat. Tak mau gitu. Dia tak kira siapa. Bukan sebab kasih mesra kepada makhluk. Bukan kerana perhubungan. Geng dia tunggu. Bukan geng dia tinggal. Bukan. Tak boleh gitu. Yang keempat, ni dalam masalah-masalah ni, dia tak ada cerita dalam kitab-kitab nipis. Carilah kitab-kitab nipis yang membicarakan tentang solat berjemaah, tak ada bincang pasal ni. Dia kitab-kitab tebal dan kitab Arab. Terima kasih kepada Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, ahli fatwa negeri Kedah, ahli majlis AJK, ahli majlis fatwa negeri Kedah. Terima kasih kat dia. Kerana kurang-kurang kita dapat ilmu ni, kerana dia baca kitab besar, dia terjemahkan. Kalau tidak, tak ada bincang bab ni. Yang ada bincang, disunatkan imam menunggu makmum jika dia tahu makmum tu nak masuk. Jangan cepat-cepat, biar makmum tu dapat rakaat. Ataupun makmum tu dapat jemaah. Itu memang ada cerita. Tapi details, tak ada. Tak ada. Yang keempat, tidak takut luput waktu. Jangan tak bimbang habis waktu. Ini sembahyang berjemaah hujung waktu sungguh ni. Dan terkeluar sembahyang daripada waktunya. Kalau aku tunggu ni silap-silap habis ni, ada tinggal lagi 3 minit nak habis waktu. Lewat sembahyang jemaah dah. Nak habis waktu dah. Dan jika ditakuti, dikhawatiri habis waktu dengan dia tunggu tadi tu, sebab tinggal seminit 2 je, maka ditilik. Jika pada sembahyang Jumaat, Allah sembahyang Jumaat 4:30 asar, sembahyang Jumaat pukul 4:20. Ni buat masalah je lah. Boleh ke? Boleh. Janji jangan keluar waktu. Sembahyang Jumaat mesti dalam waktu Zuhur. Walaupun hujung. Lagi 10 minit, lagi 7 minit nak habis waktu Zuhur. Dah nak masuk asar dah pun. Baru start sembahyang. Boleh? Janji jangan masuk waktu asar. Okay? Jadi ditilik, jika sembahyang Jumaat, haram atasnya yang demikian kerana mengeluarkan Jumaat daripada waktunya boleh meluputkannya. Kalau tunggu juga menyebabkan nanti baru tengah-tengah masuk rakaat kedua ke, tengah tahiyat ke, masa tunggu tu rukuk. Dengan sebab dia tunggu makmum yang datang tadi tu, makmum yang lambat tadi, menyebabkan ketika tahiyat tu dah habis dah Zuhur, dah masuk asar dah.
Dah masuk asar. Bila macam tu automatik sembahyang Jumaat tadi jadi sembahyang Zuhur. Automatik jadi sembahyang Zuhur. Tak boleh dah sembahyang Jumaat. Boleh meluputkannya dari kerana maka imam tak boleh tunggu. Ni peliklah sikit contoh. Tak boleh tunggu imam. Imam jangan tunggu. Sebab Jumaat dah nak habis. Ni peliklah sikit ni, kita tak jadi kat kita. Dan kerana inilah telah menyebut oleh al-ashab ulama-ulama bermazhab Syafi'i sebut, jika tidak tinggal daripada waktu Jumaat melainkan sekadar masa yang dapat menunaikan di dalamnya perkara wajib seperti 2 khutbah dan sembahyang 2 rakaat, niscaya wajib atasnya meringkaskannya. Katalah 10 minit lagi nak habis, nak masuk asar, baru start nak sembahyang Jumaat, maka cepat-cepatlah naik khutbah, 2 kali khutbah laju-laju, kemudian sembahyang cepat-cepat, ringkas, surah pun jangan baca. Nak takut-takut terkeluar, takut-takut habis waktu habis waktu Zuhur nanti tak habis lagi sembahyang Jumaat. Maka dengan itu, jika dalam masalah imam adakah nak menunggu makmum yang datang tadi, sedangkan masa nak habis Jumaat, nak habis Zuhur tu terlalu pendek, jangan tunggu. Tak boleh tunggu. Ini tak berlaku lah. Selain daripada solat Jumaat boleh tunggu. Selain daripada solat Jumaat walaupun terkeluar waktu, dengan syarat dapat 1 rakaat. Ni tak sebut yang tu. Contohnya sembahyang asar lah, buat contoh solat asar dan nak habis nak masuk maghrib, sembahyang jemaah ujung-ujung lagi 5 minit, nak 5 minit macam tu sangat, lagi 10 minit nak habis asar, jom sembahyang jemaah. Dia tak semestinya di masjid surau. Janji sembahyang jemaah ni masalah solat jemaah, bukan solat jemaah di surau masjid, bukan. Dia sembahyang jemaah lagi 10 minit nak habis asar, nak masuk maghrib. Bila dia sembahyang rakaat yang ketiga, tengok ada orang baru datang. Padahal kalau tengok tadi mungkin lagi 4 minit, 3-4 minit lagi nak habis asar, nak masuk maghrib dah. Kalau dia tunggu rakaat ketiga tu, silap-silap terkeluar pada waktu tu nanti. Nak tunggu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Tunggu dulu. Kalau dia tunggu, kemungkinan akan keluar waktu nanti. Salam dia waktu maghrib dah. Tapi dia dah dapat 2 rakaat. Awal-awal itu, ni rakaat ketiga. Maka tak apa tunggu pun. Walaupun terkeluar. Solat dia tetap tunai juga. Walaupun terkeluar salam nanti pada waktu yang dah habis, waktu maghrib. Tak masalah. Yang tak boleh Jumaat aja. Ini tak berlaku lah ni. Seterusnya, yang kelima, janganlah orang yang hendak masuk sembahyang itu daripada orang kebiasaannya lambat. Kena tahu juga. Sama juga. Macam mana nak tahu orang tu orang siapa? Tapi ni hukum lah. Kalau dia ni memang, kalau dia ni jenis lambat aja, dia panggil geng masbuk. Sebuk, geng sebuk. Ni geng sebuk ni, ada 3-4 orang. Geng sebuk. Asal dia je masbuk. Asal masbuk je dia. Tapi cuma imam nak tahu macam mana pun macam tadi lah. Mungkin cara berjalan, mungkin cara bunyi-bunyian, mungkin kata salli. Ya tu dia tu. Tak payah tunggu. Mana macam mana boleh tahu, nasib lah. Masa rukuk tu boleh tengok ke tepi ke, kan, dia duduk tepi. Ni pokloh ni. Contohlah pokloh sebuk. Pokloh sebuk ni, tak payah tunggu aku. Gitu. Macam mana cara tahu tu, nasib lah, pandai-pandai lah nak hidup. Tapi kalau tahu dia ni memang selalu lambat dan melewat-lewatkan takbiratul ihram, ataupun yang tadi datang lambat, memang selalu datang lambat, ataupun dia ni memang suka lewat-lewatkan takbiratul ihram. Mak biasa sembahyang apa ni? Biasa kalau sembahyang maghrib, isyak, orang tak lambat, orang datang terus sembahyang lah. Ini dia biasa apa? Dia saja tunggu lagi tak takbir. Tarawih. Kan tunggu ujung-ujung. Tak payah baca Fatihah, dia kata. Sebut. Sebab apa? Rakaat yang ke berapa dah ni? Ni rakaat yang ke 10 dah. Letih dah. Rakaat pertama, kedua laju aja. As-salatu tarawih tu bangun dah. Masuk yang ke 7, 8, 9, 10. Dah relax lo, borak-borak lagi. Iman dah baca dah. Yang baca surah. Relax lo. Ujung-ujung je baru dia bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap dia baca, terus rukuk. Untung seminit. Dapat rehat seminit. Kedekut sungguh lah. Kedekut tenaga dia panggil. Seminit pun kira sembahyang. Untunglah seminit. Tak FDI. Jenis orang melewat-lewatkan takbiratul ihram. Jenis gitu. Dia tunggu nak masbuk tadi. Sehingga kepada rukuk imam. Sengaja. Dengan kerana ataupun was-was. Jenis was-was. Takbir Allahu Akbar Allah. Dah tahu dah jenis takbir banyak kali ni. Allah. Astaghfirullahalazim. Iyalah dia tu. Tak payah tunggu.
Allah sallallahu alaihi wa billahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Setan lagi baca Quran. Tiup tuih. Allah. Allah. Dah dengar dia ni tak payah tunggu. Okey, was-was. Atau lembabnya. Dia katok kepala terus. Lembab. Jenis lembab. Orang dah tahu dah, orang dah imam dah tengah terbaca surah ke apa, cepat-cepat lah saja dia relax dulu pergi kat tu, jenis lembab. Okay? Dan orang seperti demikian janganlah menunggu. Maksud imam tak boleh tunggu, tak payah tunggu, terus saja sembahyang macam biasa, dah tahu dah perangai dia gini. Habis. Yang kelima. Yang keenam, hendaklah orang yang hendak masuk itu, orang yang nak masuk tadi, yang ketika imam sama ada nak tunggu. Ingat dua perkara ni. Ketika imam rukuk dan ketika tahiyat akhir. Mana-mana sama je. Ketika rukuk untuk bagi can makmum tadi dapat rakaat. Pada tahiyat akhir, tujuan kurang-kurang dia dapat juga 27. Sebab tu tunggu. Ya? Hendaklah orang yang hendak masuk itu daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat dengan sebab sempatnya. Rukuk dengan imamnya. Kita tahu dia ni jenis mengaji punya orang, dia tahu cepat-cepat masuk. Dia bukan jenis kita percaya, kita agak-agak dia ni reti ni macam tu. Contohnya dia berjalan. Samalah juga kes tadi, mana tahu siapa-siapa. Kalau tahu dia ni mana tahu reti masuk muafiq tak masuk muafiq ni. Dia mesti jalan slow juga walaupun imam rukuk pun dia buat biasa aja. Kalau orang macam ni tak payah tunggu. Sebab tak yakin dia ni reti. Ada orang kita tengok daripada luar lagi tu, masa pecah selipar lagi, masa parking lagi, parking motor lagi, dia dengar imam hujung tu dah laju dah, imam rukuk tu dah laju dah. Allah, mana orang reti? Orang macam ni yang tunggu. Kalau orang imam rukuk biar dia slow, relax aja, tak peduli, yang ni tak payah tunggu. Kita kena yakin dia memang sempat. Ataupun mungkin dia bau bunyi air tu, kita agak dia baru ambil wuduk, takkan nak tunggu dah ambil wuduk. Begitulah. Jadi tak payah tunggu. Itu ikut kita. Cuma kalau tunggu pun tiba-tiba tak datang-datang, lambat lagi sampai 11 kali je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 11 kali maksimum. Tapi tahiyat akhir sampai habis doa. Dah tak tahu nak baca doa apa dah. Cukup lah. Tak payah tunggu dah. Okey. Kenapa? Dan jika ia bukan daripada orang yang dipercayai, kalau orang ni jenis tak reti ni, atau orang ni jenis tak peduli ni, ataupun imam tadi tak percaya dia ni akan cepat-cepat, ya? Maka janganlah menunggu, tak perlu tunggu. Sama sekali, kerana tunggunya tidak ada faedah baginya. Tak ada faedah pun. Tunggu dia. Tak ada faedah pun. Jadi tak payah tunggu. Yang satu lagi, seterusnya. Tu yang ke-5, 6, yang ke-7 lah. Yang ke-7. Hendaklah sembahyang orang yang hendak masuk itu terkaya daripada qada. Terkaya ni tidak berhajat. Itulah maksud kaya tak? Apa maksud kaya? Allah kaya, tidak berhajat pada makhluk. Maka Allah kaya. Kita kaya tak? Kita kata kita kaya. Kaya kita, kalau ada 1 bilion, agak-agak perlu tak? Apa dia panggil? Bodyguard. Mesti ya. Perlu tak orang yang jaga rumah kita? Ada 1 bilion ni. Orang apa? Guard. Perlu tak? Silap anjing mungkin ada. Tak? Kita nak pergi mana-mana, kaya ni. Perlu tak kereta nak naik? Perlu. Tak kaya lah sebenarnya. Sebab nama je kaya. Nama pinjaman je kaya. Tapi perlukan yang lain. Itu bukan kaya. Kaya ni tidak memerlukan yang lain. Maka Allah Maha Kaya dengan maksud tidak memerlukan yang lain. Kita kaya tapi perlukan yang lain. Kaya aja. Mana bukan kaya hakiki lah. Jadi apa maksud terkaya? Tidak berhajat, tidak memerlukan. Tu terkaya. Jadi orang yang sembahyang tadi, yang nak masuk sembahyang tadi terkaya. Apa? Tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak perlu. Terkaya apa? Daripada qada, tak perlu qada. Sembahyang tu. Dan jika sembahyangnya berkehendak kepada qada, maknanya sembahyang wajib tapi kena qada. Kenapa? Apa sembahyang yang wajib? Sembahyang tapi nanti kena qada. Namanya kerana hormat waktu, maka janganlah tunggu. Ini kalau kita ingat lagi kita mengaji musalli, dia ada solat nama solat hormat waktu. Kalau ingat lagi dah khatam dah musalli macam ni. Jangan buat lupa gitu. Khatam saja nanti kan.
Dia panggil solat tu solat hormat waktu. Apakah dia solat hormat waktu? Dalam solat, dia panggil syarat wajib solat. Apa syarat wajib solat? Ada perkara itu wajib solat. Islam, akil, balik, suci daripada haid dan nifas. Itu dia panggil syarat wajib solat. Kalau di Islam wajib solat. Kalau akil dah berakal wajib solat. Kalau balik wajib solat. Suci daripada haid dan nifas wajib solat. Ada satu lagi dia panggil syarat sah solat. Ada perkara itu sah solat. Tak ada perkara itu tak sah solat. Kan? Apa dia? Cuba sini sikit apa? Tak dengar. Wuduk. Wuduk lagi. Maksud ada wuduk lagi atau suci daripada hadas kecil. Ya. Mandi wajib, suci daripada hadas besar. Menghadap kiblat dengan yakin. Tutup aurat. Itulah benda-benda tu lah. Itu dia panggil syarat sah. Suci daripada najis. Jika ada najis, tak sah. Itu dia panggil syarat sah. Syarat sah dia tak boleh buat. Orang ni tak boleh buat syarat sah. Tak mampu nak buat kerana darurat tertentu, tak mampu untuk buat syarat sah. Tapi syarat wajib ada. Islam, akil, balik, tak ada haid nifas. Wajib lah. Maka semayang lah kalau wajib. Nak semayang tak boleh. Kenapa pula? Tak cukup syarat sah. Mana-mana. Tak boleh ambil uduk. Sebab apa? Tak boleh bergerak, krem bangun tidur, celak bangun tidur pukul 6.30 pagi ya. Kan ada kan yang kata kena tindih tu. Tapi tengok juga takut memang ada orang tindih sendiri. Kalau ada orang tindih sendiri tolak tepi kan. Ini kena tindih tapi tak ada orang. Kadang-kadang bunyi pun tak boleh. Dia siap azan, siap mengucap apa dah. Memang kena tindih. Istilah kena tindih. Kalau doktor kata adalah istilah dia. Masalah urat lah, masalah urat-urat tu problem. Kalau kita Melayu panggil kena tindih, dia panggil. Kena tindih dengan jin. Selera pula jin nak tindih dia tu. Tak kisah macam mana pun. Yang penting tak boleh gerak. Kadang-kadang boleh bunyi. Kadang-kadang dia kata dia azan. Adalah hati. Tak jadi juga. Kadang-kadang baca mengucap 2 kali syahadah, matilah aku, tak boleh gerak. Mungkin je tu. Ada akal tak? Ada akal. Islam tak? Islam. Balik tak? Balik. Suci nifas tak? Laki mana ada nifas? Contoh. Wajib semayang tak? Wajib. Syarat wajib ada. Kalau nak semayang, kena tutup aurat. Aurat dia terselak, nampak kepala lutut. Kena menghadap kiblat. Nak menghadap kiblat sini, tak boleh ni. Nak ambil wuduk, tak boleh gerak. Wajib semayang. Wajib lah sebab ada syarat wajib. Tapi syarat sah tak boleh bangun, tak boleh ambil wuduk. Kalau berjunub tak boleh mandi wajib. Macam-macam ni tak boleh. Itu cerita lain. Sekarang wajib tak semayang. Wajib. Sebab ada akal. Tak boleh gerak. Maka semayang begitu je lah. Itu istilah dia panggil solat hormat waktu istilah. Mungkin kena ikat, tak boleh buat apa dah. Maka solat hormat waktu. Mungkin dekat atas kapal terbang, orang tak bagi bangun, nak ambil wuduk tak boleh. Ataupun boleh ambil wuduk pun, duduk tak boleh bangun. Stewardess tak bagi marah. Apa-apalah. Yang penting, ataupun ada najis dekat badan, tak boleh nak basuh sebab tak ada air. Buatlah masalah apa pun. Yang mana solat tu, ataupun dia ada balutan dekat tangan dengan kat muka, ada tampalan. Kalau ingat lagi, sahibut jabirah dia panggil. Ada balutan dekat tangan, ada simen dekat tangan. Nak ambil wuduk tak boleh, basuh muka, tangan, masa basuh tangan sikit, kemudian tayamum, lepas tu sambung kepala, kaki. Ini semua kita khatam dah kat sini weh. Ada tepek kat sini, nak basuh muka tak boleh, basuh mana yang ada. Lepas tu atas tepek tu ambil air, sapuh gitu je, jangan basuh. Bulat nanti kan, nanah pula. Sapuh je gitu. Lepas tu apa? Tayamum, lepas tayamum basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki, lepas tu semayang. Itu nama semayang hormat waktu. Itu kena bab lain. Jika dia tak dapat melaksanakan syarat sah, yang tadilah wuduk, mandi wajib, bersuci pada najis, kiblat, aurat tadi, dia tak dapat sempurna. Tak dapat sempurna. Tapi syarat wajib ada. Syarat sah tak dapat sempurna. Maka wajib semayang juga. Tapi semayang dia wajib qada'. Contoh ni. Contohnya. Yang ini kata hendaklah semayang orang yang hendak masuk tu terkaya, tak perlu qada'. Tak perlu qada'. Jadi orang yang datang tu, kalau contoh dalam kes ni, imam semayang, yang datang tu dia ada simen. Cara berjalan tu pakai tongkat ni, nampak kat tepi ke apa ke macam mana kan. Imam tahu ini yang baru lepas accident tu, kawan dia baru lepas accident datang, jalan kekek slow, aduh bunyi aduh lagi. Ni mesti mamat ni yang accident tu. Dan kita tahu ada simen dekat tangan dia. Bila ada simen, solat dia nanti kena qada'. Dan wajib solat wajib. Nanti bila buka simen kena qada' lagi. Dia panggil solat hormat waktu. Kita tahu dah begitu. Maka tak payah tunggu. Tu nak beritahu. Tu je. Okay. Dan jika sembahyangnya berkendak kepada qada' seperti sembahyang kerana hormat waktu, maka janganlah tunggunya. Tak perlu tunggu dah.
Sebab biar je lah. Semayang wajib semayang. Okay. Yang ini sebenarnya nak faham yang ini kena faham bab solat 5 waktu tu. Jadi tak boleh kita nak bincang solat 5 waktu panjang sangat. Kita faham-faham je lah, dah belajar kan. Lepas tu kitab ni kena khatam kitab bab solat kitab lain dulu. Lepas khatam bab lain, kitab bab solat pada kitab yang lain baru boleh baca. Sebab dia tak terang dah apa solat 5 waktu. Oi, tak reti. Kalau tu tak layak lagi lah baca kitab solat hitam. Gitu je. Tak faham muafiq masbuk ni, maka tak layak baca kitab ni. Okey. Yang ke-84. Oh ni last kot. Panjang ni. Berapa dah? Okey, sikit lagi. Yang ke-84. Makruh memanjangkan bacaan kerana tujuan meramaikan jemaah. Ini para imam. Betulkan niat. Makruh kan? Makruh imam. Niat apa ni? Memanjangkan bacaan ni? Tengok. Jika masuk seorang mengimamkan pada sembahyang jemaah. Seorang imam dah takbir sembahyang jemaah. Allahu Akbar. Okey, dah takbir. Kemudian ia memanjangkan bacaannya. Kenapa baca panjang ni? Kerana tujuan supaya diikuti oleh ramai orang. Oleh orang ramai. Untuk membanyakkan dengan mereka sembahyang jemaah. Itu satu masalah. Biasa ada imam gitu. Kenapa baca panjang sikit ni? Maghrib. Maghrib kan kadang-kadang orang terlambat. Jadi bila datang lambat sikit, bacalah panjang sikit. Nanti boleh jemaah. Dengan niat itu. Tak. Jangan panjangkan dengan niat itu. Tapi memang nak baca panjang tu pun. Tak apa. Kebetulan panjang. Tak apa. Tapi bukan kerana nak ramaikan orang, nak raikan orang yang baru, yang lambat. Nanti dia bagi tahu. Kenapa? Kita bagi tahu teruslah senang. Kenapa tak boleh rai orang macam tu? Sebab nanti dia sentiasa terlambat. Tak apa imam. Sebab tu tak rai. Habis tu, jika kita meraikan orang yang datang lambat, sebab tu kita baca panjang. Kenapa? Maknanya kita telah tidak meraikan orang yang datang cepat. Sebab tadi yang nak rainya orang yang datang cepat. Bukan orang datang lambat kan? Ini pergi meraikan orang yang datang lambat. Buat apa? Jadi cara tu salah. Hukumnya makruh. Imam tadi makruh. Betul juga. Raikan orang yang datang cepat lah. Supaya lain kali datang sentiasa datang cepat. Ini pergi meraikan orang yang datang lambat. Nanti dia datang lambat. Yeah. Okay. Satu. Ini dia dah takbir ni. Atau supaya untuk membanyakkan dengan mereka sembahyang jemaah. Atau supaya dapat diikuti oleh seorang lelaki yang masyhur, yang biasanya ia selalu hadir berjemaah di tempat itu. Mana ni orang katalah menteri ke apa ke, YB ke, ketua kampung ke, tompak ke. Jenis-jenis tu dia selalu datang. Tiba-tiba dia tak ada. Lambat sikit kot, tak apa, baca panjang sikit. Kerana dia tak boleh. Makruh kalau buat gitu. Kerana apa nak rai dia? Railah orang yang duk datang ni, yang ada ni. Makruh hukumnya. Artis ke? Orang sekarang ni kan artis dia rai artis macam kita merai manusia dah kan. Manusia kena rai. Ini rai artis macam rai itu pula. Sekarang orang sekarang. Rai sungguh artis tu. Sebab orang terkenal, rai artis macam rai orang biasa lah. Kan kita rai kawan-kawan, rai orang biasa kan. Kan rai mestilah rai. Macam tu lah juga rai artis. Ini tak payahlah lebih-lebih. Kadang tu pelik. Kalau datang masjid surau ke, cara bagi tempat dia duduk tu pun macam special sikit. Bahasa makan pun ajak tempat yang bukan kena beratur ni. Apa pasal? Apa pasal rai artis tu? Rai macam biasa, macam orang lain juga. Okay. Okay. Yang selalu ada di tempat itu, maka hukumnya makruh dengan ittifaq muafakat semua as-sahab. Mazhab Syafi'i sepakat seperti mana dijelaskan di dalam Syarhul Muhazzab. Ambil kitab tebal Syarhul Muhazzab. Memang tak baca lah kita. Syarhul Muhazzab ni ambil, pegang, belek, tutup, dah tak tahu sampai sekarang tak pegang-pegang. Dah tebal kitab dia. Jadi dia tolong baca, terima kasih kat dia. Siapa ni? Penterjemahan dalam kitab tu. Jadi janganlah baca panjang kerana itu. Baca panjang boleh, tapi jangan baca panjang kerana itu, kerana menunggu tadi. Dan berkata ia, yakni telah berkata as-sahab tadi, ulama-ulama mazhab,
Dan sama ada masjid itu di dalam kawasan pasar atau di satu tempat yang biasa manusia datang kepadanya selepas iqamah, berpuak-puak atau tidaknya. Macam mana ni? Memang tempat tu dalam pekan. Pasar tu macam dalam pekan lah, dalam bandar, yang mana memang kalau jenis datang berpuak-puak. Kalau kita mungkin, kalau semayang-semayang tu mungkin budak tahfiz kan datang berpuak-puak gitu ramai-ramai. Mungkin budak sekolah asrama penuh. Datang maghrib semayang. Kan ada kan macam tu kan. Jadi kita baca panjang sikit sebab tak nampak pula budak-budak. Biasa budak-budak mesti ada. Ni mesti lambat sikit ni. Cikgu dia mesti cek dulu ke apa ke ni. Berjalan kaki kat tepi ke. Baca panjang lah sikit. Nak raikan budak-budak tu. Tak. Makruh kalau raikan macam tu. Makruh. Sama ada datang berpuak-puak atau tak berpuak-puak. Atau seorang-seorang je. Persendirian je yang datang-datang lambat ni. Tak boleh rai. Atau berpuak-puak. Atau kita tengok ada bas tadi singgah tu. Satu bas. Tapi tak masuk lagi. Mungkin nak ambil wuduk nak beratur. Mesti dia tak masuk lagi. Baca panjang sikit lah rai. Tak boleh. Tak boleh masuk apa? Makruh. Bukan haram. Makruh. Sebab apa? Rai orang yang ada ni. Regular customer tu rai. Dia lah yang imarahkan masjid tu kau. Tiba kita raikan orang luar tu. Kenapa? Biar dia lambat pun. Masbuk ke apa ikut dia lah. Ni raikan orang yang datang sikit sekali. Tu maksud dia. Raikan orang ini. Okay. Baca panjang. Makruh baca panjang. Kecuali dia baca panjang memang sebab dia nak baca panjang, bukan sebab nak rai. Itu tak apa. Kebetulan ada orang datang. Orang lambat datang. Tak apa. Ya. Kerana sama ada lelaki yang ditunggu itu orang yang masyhur kerana agamanya atau ilmunya. Maknanya ustaz sekalipun. Ustaz tak ustaz. Tok guru tak tok guru. Lambat masbuk. Gitu. Nampak ustaz tak mahir lagi ni. Tunggu baca panjang sikit Jangan. Nak panjang masa bila? Masa wirid nanti. Masa wirid, ustaz tak mahir lagi. Ustaz masa buah wirid panjang, doa panjang. Sebab nanti kan, kalau baca doa nanti, tak sempat ustaz habis semayang. Lepas tu nak kuliah nanti kena tunggu kan, tak seronok gitu kan. Jadi panjangkan wirid tu. Subhanallah, subhanallah. Tak apa. Tapi dalam semayang jangan panjang kerana dia. Dia tak kira siapa. Sebab agamanya, sebab dia orang tinggi dalam agama, atau sebab ilmunya, tak kira. Tak boleh tunggu, makruh juga. Atau dunianya, atau sebab itulah pangkat dunia lah. Maka semuanya itu makruh hukumnya dengan ittifaq as-sahab. Ittifaq, sepakat ahli mazhab. Hukumnya makruh, imam tunggu. Ataupun kita panggil apa? Macam kroni lah, lebih kurang macam tu, macam kroni. Makruh. Kroni, kabel, ada kabel panjang. Sikit baca sebab kabel tak masuk lagi. Gitu lah. Kerana berdasarkan umum sabda Nabi SAW, iza salla ahadukum bin nasi fal yukhfif. Apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam di dalam sembahyang kepada orang lain, jadi imam, maka hendaklah ditakhfifkan, yakni diringankan sembahyang tu. Jangan berat-beratkan, ringankan sembahyang. Diringankan, ringankan. Kalau betul? Tunggu imam Okey, dalam perenggan seterusnya ni tunggu makmum. Ni pada tunggu makmum. Imam tunggu makmum. Soalan ni kalau tunggu imam tak ada masalah. Boleh tunggulah kalau nak tunggu. No problem. Tak ada hukum makruh. Tunggu pun tak ada hukum makruh, tak tunggu pun tak ada hukum makruh. Maksud tak tunggu tu cari orang lain. Jadi imam boleh lah. Tunggu pun tak makruh. Tak ada makruh. Sebab imam tak ada. Macam mana? Imam tak ada. Jadi tak tunggu pun tak makruh, tak tunggu pun tak makruh. Bergantung pada keadaan. Habis kalau tunggu makmum, ni tunggu makmum. Telah berkata Imam Nawawi, adapun jika imam itu belum lagi masuk sembahyang. Hukum tadi dah masuk sembahyang, tunggu. Makruh kan? Kalau tak masuk sembahyang lagi, belum lagi memulakan sembahyang. Jemaah kita tak ramai ni. Tunggu je kan contoh gitu kan. Maknanya kita mengeraikan orang lambat lagi. Orang yang tercepat ni tak rai. Apa ni? Macam mana? Yang tadi dalam sembahyang, ini sebelum sembahyang, sebelum takbir. Sedangkan waktu sembahyang telah masuk. Waktu dah masuk dah. Yang geng datang awal 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu dia dah ada dah. Tiba-tiba dah 15 minit dah. Maknanya dia tu dah setengah jam lah dia yang datang awal tu.
Ada lagi nak datang ni lambat ni, geng-geng lambat ni. Mana sedang ra'i siapa? Ra'i yang datang awal tadi atau ra'i yang tak datang lagi ni? Macam mana? Sedangkan waktu sembahyang telah masuk dan sebahagian daripada makmum telah pun hadir. Ada dah makmum yang hadir. Yang awal ni telah pun hadir. Jadi imam kata apa? Imam berharap ia imam oleh ramai akan bertambah datang lagi. Ayat dia tu. Oleh berharap ia orang ramai akan bertambah datang lagi. Ayat dia terbalik itu. Tak apalah. Maksudnya dia harap tunggu sikit lagi ramai lagi afdal dia kata. Okey. Okey. Kita kata logiknya sunat imam tunggu sekejap lah. Tunggu 5-10 minit lagi. Itu otak kita, logik kita kata. Kita tengok apa hukum syarak. Maka disunatkan ia imam menyegerakan sembahyangnya. Dan janganlah tunggu mereka yang lambat itu. Jangan tak payah tunggu. Makruh tunggu. Kerana bahawasanya apabila menyegerakan sembahyang itu akan menggemarkan mereka yang hadir. Ra'i. Ra'i orang yang datang awal. Bukan ra'i orang yang datang lewat. Sembahyang awal juga. Kalau tunggu ni. Ini mazhab Syafi'i ni. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi lagi lambat lagi bagus. Ini kalau subuh. Maksud lambat tu bukan habis waktu. Lagi lambat lagi bagus. Apa istilah? Lupa dah. Lama tak sebut dah, lupa dah. Dia ada satu istilah. Waktu sekarang ni dah habis subuh kan. Waktu pukul 6.40 tadi. Saya lupa apa nama tu. Bukan ibrat waktu Zuhur. Lupa dah. Ada satu istilah. Waktu tu apa? 6.40, 6.45. Macam mana keadaannya? Nak kata terang, tak terang tak? Nak kata gelap, tak gelap? Waktu tu. Sampai waktu tu lagi afdal. Mazhab Hanafi. Maknanya kalau imam tunggu daripada 6, kalau sepatutnya sembahyang 6.10 lah, patut sembahyang. Tunggu sampai 6.40. Lagi bagus. Mazhab Hanafi. Sebab lagi ramai jemaah lagi bagus. Itu mazhab Hanafi. Apa? Isfar ke apa nama? Lupa. Dah ada istilah dia lah. Mazhab Syafi'i tidak. Macam tu juga sembahyang Isyak. Sama juga. Mazhab Hanafi tunggu lagi ramai. Lagi lambat lagi bagus. Sebab Isyak ada dua waktu afdal. Awal waktu dan tengah waktu. Pukul 12 afdal sembahyang Isyak. Jadi mazhab Hanafi tak apa. Tunggu yang dua tu. Dua sembahyang. Tunggu. Walaupun lama. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Jangan ra'i. Kalau ra'i makruh. Jangan ra'i mereka. Mereka apa ni? Yang datang lambat kerana nak meramaikan. Biar masbuk-sebuklah dia. Ya? Janganlah tunggu mereka kerana bahawasanya apabila menyegerakan sembahyang itu akan menggemarkan mereka yang hadir. Yang datang awal tu dia seronok ni bukan dah lah aku datang 15 minit awal. Lepas tu dah tunggu 15 minit. Imam suruh tunggu lagi 15 minit. Jadi 45 minit aku duduk sini. Nanti sembahyang lagi 15 minit. Dekat sejam untuk aku pergi mata baca. Jadi kesian kat dia. Patut ra'i dia. Sebab dia orang yang baik, yang bagus. Bukan ra'i orang yang tadi tu. Dan bersegera mereka pergi ke masjid pada awal waktunya. Lain kali, orang yang datang awal waktu tu, dia kekal istiqamah datang awal waktu. Dia kata imam dia tahu dah. Takkan tunggu yang lambat-lambat ni. Jadi kita datang awal waktu. Dan orang yang memang datang lewat-lewat ni, dia tahu lain kali, kat situ jangan main. Ada kat sini. Saya ada mengajar beberapa tempat. Ada satu tempat dekat Balok Pine. Jangan main dia. Jangan main. Imam tak imam. Ustaz tak ustaz. Dia tinggal aja. Dia tinggal 10 minit tepat. Dia peduli apa? Dia komat. Tak ada imam pun tak ada imam. Dia tak peduli. I don't care. Jangan main. Jangan main. Ada satu tempat lah. Balok Pine besar kan. Dekat Balok Pine. Memang kalau tepat, kalau kat sana nak kuliah sana je, tak ada main lambat-lambat lah. Sampai ustaz kena jaga-jaga. Jangan main. Tak boleh ni. Balok Pine. Mana ni? Balok Perdana. Balok Perdana banyak masjid surau. Balok Perdana tak apa. Imam lambat. Bukan makmum lambat, imam lambat. Tak apa. Tapi kalau Balok Pine jangan main. Contohlah. Ada kita bagi tu. Jadi ra'i kan apa? Ra'i kan tu. Meraihkan orang yang datang awal. Jangan mainlah masbuk saja dengan dia. Dia tepat 10 minit. Habis lah kat situ. Jadi nak ra'i imam nak ra'i makmum pun ada cerita dia. Dia taklah semudah itu.
85 cukup lah. 85 84 85 muka surat 56 tu, kalaulah sembahyang jemaah tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan sembahyang supaya ia dapat jemaah. Oh, kadang-kadang sembahyang berjemaah ni afdal lambat. Ujung waktu ke tengah waktu lagi afdal daripada awal waktu. Ada keadaannya gitu. Akan datang lepas raya nanti. Lepas raya nanti. Tak dengar? Okey, bab azan pula Bab azan pula 85. Berhenti dekat 85. Bab azan pula. Bab azan ni sunat azan sama ada nak sembahyang seorang atau nak sembahyang jemaah. Bezanya kuat dengan slow lah. Kalau sunat sembahyang jemaah kuat lah ya. Sembahyang seorang sunat kat. Maksudnya kat rumah kan, seorang kan. Nak sembahyang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu. Macam tu jelah. Takkan Allahu akbar Allahu akbar. Nak panggil jiran ke apa? Macam tu jelah, laju-laju je. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alas falah hayya 'alas falah. Apa? Nak qol tu salah pula apa? Hayya falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Lepas tu habis daripada tu qabliyah lah, tak nak qabliyah tak apalah. Betul? Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Faham? Kalau sembahyang seorang. Dia tak kira sama ada awal waktu baru masuk ataupun dah nak habis waktu. Jangan dengan syarat jangan habis sungguhlah. Ujung-ujung lagi 15 minit nak habis waktu ni. Sunat azan juga. Sembahyang seorang atau sembahyang jemaah? Okey. Cuma sembahyang jemaah tengok dulu. Jika sembahyang jemaah tu nak panggil orang, maka sunat kuatlah. Jika sembahyang jemaah tu bukan nak panggil orang, dah ada 3-4 orang ni. Jadi azan dia, sunat azan dia slow. Itu hukum dia. Jadi kalau kata hukum asal dia gitulah. Kalau kata dah lewat dah ni. Kalau kata dia dah lewat dah ni, dah lewat tu maksud dah bukan awal waktu dah. Dah setengah jam dah daripada waktu. Dah sejam dah daripada waktu masuk awal waktu tadi. Sunat azan enggak? Sekali nak sembahyang jemaah, sembahyang jemaah. Nak panggil orang tak? Panggil orang nanti orang pelik pula. Jadi huru-hara. Tak payah panggil orang. Kita-kita aja. Tapi azan, sunat azan juga. Kalau panggil orang, tak kira mana tahu ada orang tak sembahyang lagi. Kuat lah. Jika tak menimbulkan suasana tu lah. Suasana tadi tu. Nanti kan, kalau saya ingat, saya lalu cerita ni. Kita ni, umur macam saya ni, hidup dalam 2 zaman tau. Zaman lama tu, zaman lama tu 70-an tu lama lah. Ataupun awal 80-an tu kira lama lah. Zaman lama dengan zaman baru 90 ke atas tu, dalam milenium 2000 tu zaman baru. Jadi untung sikit lah. Kalau dulu tahun 80, masa saya balik kampung, masa sekolah rendah dulu, kadang balik kampung di Kelantan, balik kampung. Tahun 84, 85, 86, 87, balik kampung. Kadang-kadang kita lah budak-budak kan. Kadang-kadang kalau contohnya Isyak pukul 9 suku. Kadang-kadang bunyi azan. Bunyi azan. Dan biasa. Biasa macam mana? Bila bunyi azan 9 suku, orang terus tahu dah. 9 suku malam. Orang tahu dah. Oi, loh. Ada sepuh hari ni. Ada program yang tu ada kuliah. Dulu kuliah sebulan sekali ya. Tapi orang alim-alim. Tauhid mantap. Musalli khatam walaupun sebulan sekali. Sekarang satu masjid 40 kali kuliah. Tak alim pun nampak apa benda. Something wrong kat mana ni? Ada something wrong ni. Ni salah silibus ni. Salah sukatan ni. Satu masjid 40 kuliah. Satu bulan. Minimum. Sepatutnya jenis datang ni. Allah. 2 tahun. Al-alim al-allamah. Al-arif al-rabbani. Semua cukup masuk semua. Sepatutnya boleh mengajar dah. Bayangkan. Ada satu tempat tu di Cendrawasih, bukan 40, 50 lebih, 52 tu. Sebab dia ada tafakur sekali kat waktu duha tu. 50 apa? 50 lebih sebulan. Dan orang yang kuliah tu memang duk datang, orang yang sama datang. Ada sijil lah macam-macam. Maghrib datang, dia datang. Rasa-rasa kalau kita tengok cara sembahyang, cara apa, macam tak buat, macam biasa orang je, tak ada pun. Nampak mungkin salah silibus tu. Salah sukatan. Mungkin lah. Sepatutnya alim dah weh. Alim tak alim. Sebulan 52.
Ui, 2 tahun alim. Okay. Jadi bila ada kuliah ke, ada program ke, dia tak azan. Dah habis program dia, baru azan. Jadi orang tahu terus. Oh, ada program, ada sepu, ada Islam Merah, ada apa-apalah. Orang tahu. Jadi orang yang tak semayang lagi, datang semayang pukul 9 lebih. Itu dulu. Kat kampung, azan 9 lebih yang lewat-lewat, biasa je. Azan Zohor pukul 2.30, biasa je. Sebab apa? Ada gotong royong. Jadi gotong royong takkan nak semayang Zohor sambung balik. Nah ya, betul kan Zon? Yang kuat ni yang kuat. Biasa je. Okay. Kita tak biasa dah sekarang. Jadi kalau azan macam tu agak, kan? Jadi azan slow. Azan nak minta jemaah tapi perlahan. Kalau nak kuat pun tak salah. Jadi soalannya, adakah sunat azan? Ya. Semayang seorang pun sunat azan, semayang berjemaah pun sunat azan. Ya. Jika semayang berjemaah, tengok dulu. Jemaah kita aja azan slow. Kalau kat masjid, azan tanpa speaker luar lah. Sebab dah bukan waktunya dah, nak takut huru-hara kat luar. Dulu kuat-kuat pun tak kisah. Okay. Kalau memang nak ajak orang, memang nak ajak orang semayang hayya 'alas solah, walaupun dah luar dah lambat sikit waktunya, kuat gitu lah. Soalan timbul lagi, mana lagi afdal, azan ke iqamah nak semayang? Ya, kalau nak pilih salah satu, kita pilih apa? Malah nak buat salah satu je, tak nak buat dua-dua. Sebab dah bukan masuk waktu dah, bukan dah waktu awal, dah tengah-tengah dah. Malah buat dua, nak buat satu. Sunatnya dua-dua, nak buat satu. Pilih yang mana? Kita. Qomat, afdalnya azan, tak payah qomat. Jadi boleh, benda small matter, benda kecil. Nak begitu, afdal qomat. Jadi maksudnya, kalau tak nak buat salah satu, afdal azan, bukan qomat. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kalau cakap itu dia jadi qomat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lepas tu tak nak qomat. Kalau nak qomat pun bagus juga. Tapi cuma kalau tak nak, yang tu lagi afdal daripada qomat. Azan lagi afdal daripada qomat. Kalau nak buat satu, yang terbaik buat dua-dua. Bukan qomat, cuma benda kecil je. Kalau nak jalan ajalah. Azan apa? Azan macam tadi, bukan yang atas azan yang dalam bentuk macam qomat tadi tu, mazhab Hanafi gitu. Mazhab Hanafi gitu lah. Qomat sama macam azan qomat dia. Kita lain kan, baca sekali kan, dia semua baca 2 kali. Pergi tu Masjid India. Bila pergi KL, pergi Jekyll, pergi apa kat situ, jalan Masjid India tu, jalan Raja Laut ke area tu lah. Jangan pergi beli je. Sikit-sikit pergi sana, pergi beli kain, beli tu, beli belah. Pergi sekali Masjid India, tengok sembahyang macam mana. Masjid India tu, lain macam sikit. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Macam lain macam azan je. Dia qomat pun macam tu juga. Ambil pengalaman. Dah lah sembahyang asar pukul 5 lebih. Azan je, ambil pengalaman. Ini cari kain betul balik. Wallahu alam. Sambung akan datang, tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu